Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Dan kita sampai itu pada perbincangan berkenaan ayat 75 sampai 193 suratul Baqarah. Nota nanti kemudian kita tahu gigi. Saya apa ada ni last point. Dia kena apa, nota kaki tak masuk lagi. Dan yang patut dibuat adalah hafalan bagi ayat-ayat yang kita baca. Baik, hari itu kita berhenti ayat 88. Hari itu kita ambil daripada ayat yang ke ayat yang ke 86 sampai 88 Hari itu kita ambil. Kan? Hari itu kita ambil 86 sampai 88. Hari ini disambung ayat yang ke 89 sampai ayat ke 92 insya-Allah. Baik. Baca dulu Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya an yakfuru bima anzalallahu baghya an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl قل فلم تقتلون أنبياء
In kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih. Wa antum zalimun. Okay. Baca panjang kan sangkut, tak jalan. Ustaz pun nafas pendek. Dia baca pendek. Baik. Jadi baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Walamma wadan. Lamma apabila atau tatkala. Dan apabila, maksudnya dia biasanya dia sambungan pada yang sebelum ni. Dia di antara kata penghubung kata penghubung. Macam lamma summa lamma dan apabila. Ada satu lagi lama belum lagi. Yang tu dalam apa, kalau dia bentuk apa, dia masuk depan fi'il mudhari' dan dia mematikan akhir fi'il mudhari' tersebut, dia akan jadi maksud dengan maksud lama belum lagi. Macam surah Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, kata Muhammad, kamu tak beriman. Walakin tapi salam. Qulu, katakanlah amanna, aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum lagi masuk. Lamma yadkhul, belum lagi masuk al imanu fi qulubikum, hati iman hati kamu. Itu bukan masuk belum lagi, itu bukan masuk apabila, itu masuk belum lagi. So either one lah. Dalam Quran lamma ni yang banyaknya dengan maksud apabila. Kadang-kala dia akan masuk dengan belum lagi, not yet. Belum lagi, not yet. Lamma. Contoh kamu tanya, hal akalta, lamma akaltu. Kata kan, lama akul, mana saya belum makan lagi. Saya belum makan lagi. Kalau nak fasih sikit, ma akaltu ba'. Kalau past tense, saya belum makan lagi, ada ba', dia cara jawapan. Kalau tidak, lama akaltu. Cuma biasa lama ni orang akan faham apabila. Dan Quran Karim dia akan datang dengan dua pengertian tadi. Ada kali datang dengan pengertian dengan maksud belum lagi, bukan maksud apabila. Okey. Tapi biasa adalah apabila atau tatkala. Dan tatkala ja'ahum, ja'a fi'il madhi, ja'a yaji'u, ja'a yaji'u, hum, mereka. Sambungan pada ayat sebelumnya berkenaan dengan Bani Israel lah sendiri. Pasal mereka lah yang berkata wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami berselaput. Jadi Allah Ta'ala bincangkan kenapa ada apa benda kena selaput tadi, datang mana selaput tersebut. Jadi apabila datang pada mereka, mendatangi mereka, kitab, sebuah kitab, min indillah, min dari indi sisi Allah, dari sisi Allah. Mana bukan dari sisi lain, dari sisi Allah Ta'ala. Dia ada 3 kalimah yang gunakan pengertian sama. Inda, lada, ladun. Inda, lada, ladun. Atina min ladun karahmatan. Dan surah Al-Kahfi kan, bila Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kan dia Ashabul Kahfi dia kata atina min ladunka rahmatan, datangkanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Jadi lada, ladun, inda, tiga kalimah lada, ladun, inda, yang punya pengertian yang sama, di sisi. From the side of Allah. Tapi orang kita dia biasa tumpu ladun je. Indah tu dengan indah. Kalau ilmu laduni, jadi laduni lah. Rahmat laduni tak ada. Sedangkan Ashabul Kahfi minta kan, atina min ladunka rahmatan, dan berikan kami dari sisimu rahmat. So jadi dia kalimah tu 3 tu pengertian sama, boleh exchange. Duduk sini boleh lada, ladun, indah. Okey. Min indillah, Allah, lafaz jalalah. Musaddiqun, membenarkan. Mana? Mufa'ilun. Musaddiqun, saddaqa yusaddiqu. Ini isim fa'il bagi fa'ala yufa'ilu. Saddaqa yusaddiqu, macam allama yu'allimu. Allama mengajar, muallim orang yang mengajar. Saddaqa yusaddiqu, percaya. Musaddiq yang mempercayai. Okey, yang mempercayai ataupun membenarkan. To clarify the truth, to clarify. Mengatakan suatu benda itu benar. Musaddiqun, membenarkan. Datang kita Allah Ta'ala, musaddiqun, yang membenarkan.
lima ma'ahum, lima bagi ma apa yang. Ma'ahum bersama mereka. Ma tu umum Tapi balik sini kepada apa? Pada kitab di sisi mereka atau ilmu pengetahuan di sisi mereka. Dia bersama mereka. Wa kanu dan mereka atau walhal mereka, sedangkan mereka, mana bila datang Rasul tadi atau datang kitab tadi kepada mereka, dalam keadaan mereka dahulu, ada wakanu dan sedangkan mereka dahulu, min qablu, sebelum dari itu, jangan terjemah dari sebelum, nanti tak faham. sebelum dari before that, macam tu. Kalau kita letak dari sebelum tu, kita tak faham. Dia macam-macam apa, min dunillah, other than Allah, selain dari Allah. Tapi kalau kita tulis min dunillah, min dari, dun selain Allah, kita tak terjemah dari selain Allah, selain dari Allah. Macam tu dia punya ni. Macam tu min qablu atau min ba'd, sebelum dari atau selepas dari. Dia akan letakkan perkataan di dalam terjemahan kita untuk kita faham. Kalau ikut dari segi masalah tulisan, kena tulis itu juga. Macam bahasa Inggeris bila kita kata apa? Rumah saya, dalam bahasa Arab baiti, dalam bahasa Melayu pun rumahku, kan? Tapi dalam bahasa Inggeris tak, terbalik, my house. Except orang tu tukar, dia kata house of me. Kan? Dia letak off ya, me lah. Jadilah kan. Okay, betul kan? Jadi penggunaan dia. Tapi si konsep kedudukan, kalimah tu depan atau belakang, tak ada. Untuk pemahaman kita faham macam tu. Sebelum dari itu, qablu dari itu, mana dari itu, daripada datangnya ni. Sebelum daripada ni datangnya kitab berkenaan. Yastaftihun, dia berkata istaftaha yastaftihu. Yastaftihu, dia ada 6 huruf tambah alif sim ta yang memberikan maksud talab, permintaan. Contoh macam ghafara, mengampunkan, istaghfara, minta ampun, kharaja, keluar, istakhraja, minta keluarkan, minta keluarkan. Minta, I ask him to bring out. Itulah, minta dikeluarkan, bring out macam tu. Kalau kita perintahkan akhrij, keluarkan, itu lain. Akhraja yukhriju, keluarkan. Kita kasi tu. Dia minta keluar, macam juga maklumat. Kan ilm kan? Ilmun. Ista'lama, minta maklumat. Macam tu sebab kenapa kalau kita pergi dekat counter apa, information center, kalau dalam Arab dia tulis isti'lamat. Isti'lam. Maksudnya untuk pemberitahuan, permintaan maklumat. Siapa nak minta maklumat, datang situ. Minta maklumat. Jadi macam ni, fataha, maksud dia buka ataupun takluk ataupun kuasai atau menang. Istaftaha, minta menang lah. Minta menang. Wa kanu, mereka dahulu, min qablu, sebelum dari itu, yastaftihun, meminta kemenangan. Yastaftihun, meminta kemenangan. Istiftah maksudnya meminta kemenangan, meminta pembukaan. Alal ladzina kafaru, ke atas orang kafir. Maksudnya dengan kitab tadi atau dengan nabi tadi. Yang mereka bila datang mereka tak nak percaya, tapi bila mereka dahulu mereka minta menang. Ya Allah, nanti kita akan baca tafsir ringkas. Nanti kita akan nampak macam mana yang dikatakan perbuatan orang-orang Yahudi dahulu ketika nak berperang, dia akan sebut apa mereka sebut sebelum nak perang. Jadi kalau ikut zaman kita sekarang ni, kita diajar untuk minta tolong Allah Taala. Dan perbuatan mereka dahulu sebelum Islam tak menjadi syariat pada kita. Jangan kita pula pakai macam banyak masyarakat kita pakai. Dia kata, ya Allah, demi kerana Syekh Abdul Qadir Jailani, menangkanlah aku. Itu sama tak? Tak senonoh. Kan? Kita kata panggil konsep dia tu macam dia panggil tawasul, tapi sebenarnya benda tu adalah benda salah. Pasal Yahudi biasa buat. Kita umat Islam tak diajar macam tu. Kita tidak ajar direct minta pada Allah Taala directly. Tanpa kata, ya Allah, dengan nama orang sekian, demi bapa aku, demi mak aku, maka kau tak payah. Tak payah buat itu. Tapi sering berlaku. Jadi dahulunya Yahudi yastaftihu, minta kemenangan. Itu dengan Nabi. Alal ladzina kafaru, ke atas orang yang kafir. Menang ke atas orang kafir, mereka minta dengan Nabi. Mereka sebut, wahai ya Allah, dengan kebenaran Nabi akhir zaman, maka menangkanlah kami. Dia minta macam tu, mengistiftah, minta kemenangan. Falamma ja'ahum, maka lalu, lantas, lamma apabila, tatkala ja'ahum, dia datang kepada mereka, atau datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka kenal, apa yang arafu, arafu. Tiga. Maka datang mereka benda yang mereka kenal, kitab itu ataupun nabi itu, kafaru bihi, kafaru. Mereka ingkar, mereka menidakkan bihi, terhadapnya.
fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknatullah, laknat Allah 'alal kafirin, ke atas orang-orang kafir. Okey. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa ni fi'il madhi tau. Apa okey, bi'sa dengan ni'mah, dia dua. Yang dia fi'il jamid, beku. Dia tak ada bi'sa yang besuk, jangan tasrif kan. Macam Laisa dia ada fi'il madhi saja. Yang ini dia ada single je. Tak ada bi'su, tak ada. Bi'sa je. Ni'mah ajrul amilin, ni'mah, bi'sa. Dia fi'il lazim. Fi'il lazim mana dia? Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Kalau bi'sa. Kalau ni'mah sebaik-baik. Di masa saya tu orang tanya, dia kata, apa pasal lepas daripada ni'mah atau bi'sa ni, kalimah berikutnya tidak berbaris bawah kalau dia mudhaf-mudhafun ilaih. Pasal isim dengan isim, kalau dua-dua macam tu, dia satu lagi kena baris belakang, kena baris bawah. Contoh macam saya kata, khairun nisa, khairu an-nisa, sebaik-baik wanita. I kan belakang kan, khairun nisa'i. Tapi bi'sa ataupun ni'mah ajru, asal tak ajri. Macam dia kata tu, betul cek balik, rupanya dia adalah fi'il yang jamid, beku. Tapi bentuk dia tu je, bi'sa dengan ni'mah. dia tak ada rupa lain. Tak ada bi'sa, bi'su, bi'sat, bi'stu, tak ada. Nak tak ada. Kan? Dia bentuk lazim dan juga dia macam tu je rupa dia. Ini kena ingat, ambil. Jadi bi'sa ma, seburuk-buruk, ma apa yang? Ma tu akan jadi fa'il. Ma jadi fa'il Seburuk-buruk ma apa yang? Ishtarau bihi. Mereka beli. Beli. Bihi dengannya. Seburuk-buruk apa yang mereka beli dengannya? Anfusahum. Diri mereka sendiri. Mereka beli dengannya diri mereka. Mana mereka jual. Sebenarnya dekat sini maksud jual. Nanti kita baca. Okay? Pasal dia kata oleh para ulama tafsir, dia kata ishtara kadang-kadang maksud dengan maksud beli dan maksud jual. Dua-dua sekali boleh. Sebab sebenarnya dari segi asas dan pengertian ini, dua-dua orang yang bertukar barang. Macam dia jual diri dia untuk dapat kan? So buruk apa yang dijual oleh diri mereka sendiri. Mana dia jual diri dia, so buruk benda dijual diri dia dengannya adalah yang apa berikutnya diterangkan. Mana dia tak untung pun dia buat macam ni. Tak ada keuntungan langsung. Ya? Ishtarau. Itu untuk home Ishtara yashtari. Bihi dengannya anfusahum, diri mereka. Mereka jual atau mereka beli dengannya diri mereka. Apa dia? Benda tersebut buruk, benda yang mereka jual atau beli diri sendiri adalah ayyakfuru, bahawa mereka kufur, ingkar. Kafara yakfuru bima anzalallah, dengan terhadap apa yang kafara bi, maksud kufur dengan, atau bukan maksud dengan, maksud dia terhadap atau pada. Ma apa yang anzalallah, diturunkan Allah Taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian, kerana apa? Kerana pelampauan, zalim. Baga ya bagi melampau. Ay yunazzilallahu min fadlihi, bahawa yang mereka tak suka sangat tu, sebab mereka kufur tu, bahawa yunazzilullahu, menurunkan Allah Taala. Mana dan nazzala yunazzilu, dia beza. Nazala turun, anzala menurunkan, nazzala turunkan berkali-kali. Dia nazzala tu dengan maksud, kan Quran kan dia kan sekali je. Ya. Dia mubalagah pada jumlah. Berkali-kali. Nazzala yunazzilu. Kalau contoh macam dalam apa syariat Musa AS, Taurat dapat sekali je. One book. Satu kali buku je. Quran kan dalam tempoh 23 tahun berkali-kali. Itu maksud dia bezakan. Ayyunazzilallah, bahawa menurunkan Allah min fadlihi, daripada kelebihannya. Lepas ni dapat banyak berkali. Bukan Quran saja, lain pun, kemenangan pula, lain lagi. Maksudnya apa? Kepercayaan manusia yang lain. Ala man yasha'u min ibadihi, ala ke atas. Man yasha'u, sesiapa yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Itu ibad tu plural bagi abdun Abdun, abdani, ibad. Hi Allah Taala Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u, maka mereka kembali. Ba'u.
ba'a ba'u. Maka mereka kembali. Dia ba'a maksud raja'a. Bi ghadabin, dengan kemurkaan. Ala ghadab, di atas kemurkaan. Bertimpa-timpa kemurkaan ke atas mereka. Pasal dia bukannya kufur sekali, dia kufur 2-3 kali serentak. Walil kafirina azabun muhin, untuk orang-orang yang kafir ada azabun muhin, azab yang menghinakan, azab yang merendahkan. Kan kebiasaannya manusia yang kafir ini dia tak nak beriman sebab dia dengki atau sombong. Maka Allah Taala jadikan kesombongan dia menjadi sebab untuk dia hina. Wa idza qila lahum, dan idza apabila. Yang kita terang kita idza dengan id sama. Maksud dia apabila, when kan. Ingatlah ketika. Okey. Idza kalau untuk masa depan. Kalau dia kata id, maksud dia lepas. Mana benda lalu. Wa idh qala rabbuka, dan tatkala berkata Tuhanmu, dan ketika berkata Tuhanmu, apabila berkata Tuhanmu. Wa idza qila lahum, bila dikata pada qila, qala itu bina lil fa'il. Bina al maf'ul qila. Biasa is dengan izah kan Izah dengan izah. Kalau iz tu past tense. Benda yang lalu. Bila wa idh qultum, ingatlah ketika kamu kata dulu. Tapi kalau akan datang, ni akan datang ni. Ya. Dan wa idza, dan apabila qila, dikatakan. Qala berkata, qila dikata. Ni bina majhul Dia tak bunyi macam tu. Asal dia kalau tidak kuwila. Tapi kerana tak kesesuaian dengan antara waw tu beri bawah, maka ditukarkan waw menjadi ya dan dibariskan kasrah huruf sebelumnya, maka jadi qila. Atau kalau tidak asal dia kuwila. Macam kutiba, duriba, ukhiza. Dia bina majhul, maksud dia di. Tak ada pelaku perbuatan di situ. Mana siapa-siapa bercakap. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka. Qila, dikatakan lahum. Siapa berkata? Tak kisah siapa cakap. Sama ada dalam kumpulan mereka atau luar kumpulan mereka. Hatta kalau Allah Ta'ala ni bercakap pun, aminu, berimanlah kalian. Ini perintah. Dia beza. Kalau amanu, itu fi'il madhi. Amanu. Amana yu'minu. Dia punya fi'il amar dia adalah amin. Dia itu kita dengar, dia amin, amina, aminu. Macam akrim, akhrij, adkhil. Dia amar dia. Maksudnya satu dia amin tu dia letak depan lah, amin. Kalau huruf asal dia amina kan, amina. Tapi tambahkan alif hamzah kat situ dalam bentuk amanu kan, amana yu'minu. Ketika baris depan dia di hamzah lah. Tapi ketika mana huruf yang asal depan tu jadi macam akrim. So huruf sakit dia akan ikut huruf sebelum dia punya baris. Apa yang sesuai. Kalau baris depan dia jadi waw. Kan bahkan cuma amana yu'minu jadi yu'minu. Yu'minu dia hamzah kat situ untuk mati. Yu'minu. Amana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu Amin, aminu, berimanlah kalian. Amar. Dia bukannya, dia baca macam akrim. Adkhil. Adkhala yudkhilu adkhil. Akrama yukrimu akrim. Ajlasa yujlisu ajlis. Maksudnya dudukkan. Bukannya ni, jalasa duduk. Ajlasa mendudukkan. Dia tak sama. Ijlis, jalasa yajlisu. Ijlis. Kita duduk. Tapi kalau ajlasa yujlisu, dudukkan dia. Make him sit. Dia lain. Ya, macam dakhala, masuk. Adkhala memasukkan. Dakhala enter. Adkhala insert. Insert. Masuklah. Kalau masuklah. Tapi kalau udkhul, kalau adkhil, masukkanlah. Please insert. Kau parking tiket. Kalau dalam bahasa Arab dia akan cakap tau. Dia kata udkhul. Macam nak masuk. Dia kata mana boleh kan. Kalau dia kata kan udkhul. Kan tak boleh. Dia kata adkhil, masukkan. Wazan af'al ni macam membuatkan. Ya, dia yang lazim jadi mutaaddi. Itu yang normal lah. Ada juga bentuk-bentuk lain, pengertian lain. Tapi pengertian yang paling normal dia, paling banyak dipakai adalah daripada lazim, daripada yang tidak aktif, yang pasif. Tahu pasif? Pasif ni fi'il dalam fi'il ada kata kerja dalam bahasa Arab
yang tak ada maf'ulun bih. Tak perlukan maf'ulun bih. Maksud dia ayat tu dah habis. Contoh macam kharaja Muhammadun. Muhammad keluar. Habis ayat tu. Jalasa Muhammadun. Habis. Kan dia habisin tu je. Ta'ima Muhammadun. Telah makan Muhammad. Habis. Tapi dia kata at'im. At'ama Muhammadun, memberi makan Muhammad. Kan? Mana apa dia kata memberi makan. Bukan kalau ta'ima saya makan. Kalau at'ama memberi makan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Kan? Udkhul masuk. Macam-macam labisa pakai, albasa memakaikan. To make somebody wear. Okey Pak. Albis pakai. Kalau itu ilbas. Ilbas pakai. Lepas tu albis pakaikan. Pakaikanlah. Pakaikanlah anak. Ini kan nak sembang bini. Mak pakaikanlah baju anak tu. Nak pakai apa? Ilbas. Ilbasi. Engkau pakailah engkau baju. Mana dia cakap dia? Kalau kita kata ilbasi, atau pakai baju. Engkau pakai baju. Lepas tu dia pakai dah. Dia kata. Kau kahwin Arab mana tahu kan? Cakap bini tak faham. Anak tu masuk kan. Dia kena cakap lah. Kan? Kena dia kata albisi. Pakaikan dia. Albisihi. Pakaikan dia. Mana baju? Pakaikan. Dia beza dengan pakai. Dia kat sini. Amin. Berimanlah. Berimanlah. Berimanlah bima anzalallah. Dengan apa yang atau terhadap apa yang anzalallah telah diturunkan oleh Allah. Bila kata pada mentua mereka, qalu. Mereka berkata, nu'minu. Amana yu'minu. Nu'minu. Kami beriman. Uminu. Saya beriman. Tu'minu. Kamu beriman. Yu'minu. Mereka, dia beriman. Yu'minuna. Mereka beriman. Walladina yu'minuna bima, kan? Itu untuk mereka. Yang ini untuk kami. Itulah bahasa Arab kan. Bila nampak kalimah sebut, bayangkan 28 ada. Pejam mata nampak boleh 28. Bukan satu je. Pasal fi'il madhi 14, fi'il mudhari 14. Anda cuma nampak satu je. Faham? Qalu, mereka berkata, qalu tu betul ada qala yaqulu kan. Nu'minu amana yu'minu. Yu'minu dia. Nu'minu kami. Uminu saya. Nu'minu kami beriman. Bima dengan apa yang unzila alaina. Unzila, ini bina majhul. Anzala, dia turunkan. Unzila, diturunkan. Nu'minu kan bukan nak minu. Tak boleh pasal dia amana yu'minu. Dia bukan wazan ni macam kita. Okay. Dia beza sini. Dia punya kalimah. Mana pula? Conteng sikit. Patut duduk mana? Sekejap. Sebab macam anzala dengan unzila lain. Kan lain saya tunjukkan. Ada beza dia sikit. Sikit beza dia. Mana unzila tak? boleh pakai wazan uf'ila kan? Kejap saya tunjukkan. Dia kan, yang tu bukan wazan dia. Kejap saya tunjukkan. Ni sini. Okey. Tengok sini. Dia bila kita, bila saya kata tadi 4 huruf kan, dia memang 4 huruf, dia bukan satu. Okay? Dia bukan 3. Contoh dekat sini. Katakanlah saya bagi Okey. Amina. Bukan, salah. Amina aman. Dia kan, Amina ni past tense bagi aman. Amina ya'manu, aman. Dia lazim. Amina ya'manu lazim. Amina ya'manu lazim. Yang kita baca amana tambah satu huruf. Amana yu'minu. Okey. Dia daripada wazan anzala yunzilu. Tengok. Okey. Macam af'ala yaf'ilu lah. Af'ala. Sebab kenapa orang tak nak jadi soroh sangat? Dia kena banyak benda. Okey. Af'ala yuf'ilu. Tengok. Dia bunyi tau. Jangan tengok huruf. Tengok bunyi. Dengar bunyi dia. Yuf'ilu.
Okey tak? Daripada amana yu'minu, dia asal dia amana tu amana. Ada dua alif. Satu yang asal amina, yang atas tu, ditambah dengan apa? Ditambah dengan ni, ditambah. Okey, dia asal dia amina. Amina, amina, aman. Ditambah dia jadi kepada amana. Af'ala dengan af'ala, amana. Tapi oleh kerana dia alif-alif, dia jadi amana. Ya. Dia mati kan? Amana. So jadi amana yu'minu. Amana yu'minu. Anzala yunzilu. Ini semua bina fa'il. Bila kita sebut ada pelaku perbuatan dekat situ. Kalau bentuk unzila, dia daripada fu'ila. Majhul. Macam kataba menulis, kutiba ditulis. Anzala menurunkan, unzila diturunkan. Dia tak ada kaitan dengan dekat yang apa macam amanah yu'minu tadi. Dia anzala yunzilu. Kejap, tak apa. Kenapa ada belum lagi lah. Dia tanya buku. Okey, baik. Jadi dia asal dia 3 huruf saja. Maksud dia aman. Bila amana tu maksud dia menjadi aman. Maksud menjadi tenang hati seseorang pada satu benda. Maksud amantu billah, tenang hati saya kepada Allah. Maksud dia hati saya telah itu maksud dia tenang tu, maksud dia percaya. Your heart become comfort towards Allah. Jadi amantu billah. Dia tak sama dengan amin tu. Tak. Amin tu saya aman. Mana ada kaitan dengan itu? Tak kaitan. So dia beza sikit. Jadi macam ayat Quran kita baca tadi, anzala dengan unzila, dia sama. Cuma beza dia apa? Satu bina majhul, satu lagi bina lil fa'il. Okey, bina majhul macam ni. Bila tak disebut pelaku perbuatan. Okey, syarat dia kalau dalam fi'il madhi dia, huruf pertama baris atas, second last baris bawah. Kalau kataba jadi kutiba. Daraba jadi duriba. Alima jadi ulima. Nasara jadi nusira. Itu kalau 3 huruf. Kalau 4 huruf, anzala jadi unzila. Akrama jadi ukrima. Okey, adkhala jadi first huruf baris depan, second last baris bawah. Jangan bayangkan bunyi. Rhyme dia. Adkhala jadi udkhila. Akhraja jadi ukhrija. A'lama jadi u'lima. Diberitahu. A'lama macam akhbara. Akhbara jadi ukhbira. Dibesarkan. Bukan. Itu akbara. Tapi tak pakai itu. Akbara tak ini. Pasal kabura dia bukan bidaknya itu. Okey. Akhbara diberitahu. Akhbara jadi ukhbira. And so on. Jadi yang itu kita bentuk sebagai, jika sini anzala alladzina wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila kata mereka beriman kalian dengan apa yang turunkan Allah Taala, qalu, mereka berkata, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, dengan apa yang diturunkan ke atas kami. Tapi Allah kata wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur, mereka ingkar bima, dengan apa yang wara'ahu, di belakangnya, itu sesudahnya, sesudah yang mula-mula turun tadi. Wahwa, dan ia, sedangkan ia, walhal ia, ia yang turun tadi, al-haqqu adalah kebenaran, musaddiqan, yang bersifat membenarkan, dalam keadaan membenarkan, lima ma'ahum, bagi apa yang bersama-sama mereka. Itu mereka kufur. Sedangkan yang datang tu adalah pembenaran bagi apa yang pada tangan mereka. Maka Allah Ta'ala kata, suruh Nabi jawab kepada mereka, qul, katakan hai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah. Falima, maka lima. Li kerana apa? Kerana apa? Kerana apa? Why? Alif buang. Di sini kalau soalan huruf jar dalam Al-Quran Karim bila cantum dengan ma, contoh macam bila kita faham an, contohnya an. Min, contoh lain, min. Dia ada berapa huruf min? Min Min ila anara.
Bukan semua. Kemudian ada ni fi. Kemudian ada bi. Kemudian ada li. Okey. Ni huruf-huruf ni huruf jar kan? Min, ila, an, ala. An apa? Daripada, betul? Min dari? Fi? Dalam. Atau pada? Bi? Dengan. Li? Untuk. Okey. Kalau dia ni, yang ni, campur dengan apa tau? Dia campur dengan ma. Campur dengan ma, Okey. Kalau keadaan biasa, dia dah nampak alif. An, ma. Maka kita kata apa? Daripada mengenai apa yang. Min, ma. Daripada apa yang. Fi, ma. Pada apa yang. Dia kalau ada alif. Kalau tak ada alif, dia jadi soalan. Kalau tak ada alif, dia jadi soalan. Contoh macam, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dari apakah dia dijadikan? Bukan dari apa yang. Dari apakah dia soalan. Bila ma tu, alif tu dihilang, dibuang, maka dia maksudkan soalan. Kalau ada alif tu panjang, dia adalah pernyataan. Contoh macam malaikat kata, bila orang tanya orang yang tak keluar berhijrah, mati terbunuh dalam peperangan. Lalu bila mereka dimatikan, Allah kata apa? Malaikat kata kepada mereka, fi ma kuntum. Korang dulu kat mana? Pada keadaan apakah kamu dahulu? Kenapa mati? Kena bunuh orang Islam sendiri. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Dia kata kami dahulu orang-orang lemah di muka bumi. Lepas tu malaikat kata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukan ke bumi Allah tu luas? Fatuhajiru fiha, lakum pindah tinggalkan negeri kafir tadi. Pasal kes dia, diorang kena paksa pergi perang. Last sekali terbunuh dalam peperangan dengan umat Islam sendiri. Jadi para malaikat tanya, korang dulu kat mana? Fi ma kuntum. The word is bukan fi ma. Fi ma kuntum. Dia ma tu hilang. Alif hilang. Dia soalan. Kami macam juga yang kita tengok sekarang ni. Bila kata apa? Lima. Fa lima. Katakan Ahmad, fa lima. Fa maka lima. Kerana apa? Kalau lima, kerana apa yang? Ada alif, ma apa yang? Lima, pendek je. Maksud dia soalan. Falima, maka kenapa? Kerana apa? Taqtuluna anbiya Allah, kalian membunuh. Kalian qatala yaqtulu yaqtulani yaqtuluna taqtulani yaqtulna taqtulani taqtuluna antum taqtuluna. Anbiya Allah, anbiya plural bagi nabi. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Kadang-kadang dalam Quran datang nabiyuna atau nabiyina dengan jamak muzakkar salim. Tapi juga datang jamak taksir macam ni. Dia anbiya. Anbiya Allah, nabi-nabi Allah. Mudhaf ilaih. Min qablu, sebelum, dari ini. Before. Dia kan dari sebelum. Tadi kan kat atas pun kita min qablu, sebelum dari ini. Before this. Okey. In kuntum, in jika kuntum, in kadang-kadang juga maksud tidak. Tapi kan maksud tidak tu normally dia akan ada illa. La in hum illa. Maka itu maksud dia tidak, bukan maksud dia jika. Sini maksud dia jika. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dia kata walaqad ja'akum Musa, walaqad, dan demi sesungguhnya, dua-dua tu untuk emphasize, untuk taukid. Ja'akum, telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, bi dengan al bayyinat, bukti-bukti, tanda-tanda, keterangan-keterangan. Thumma, kemudian ittakhastum, kalian telah mengambil. Dia sama dengan akhadha. Ittakhadha ni mengambil, menjadikan sesuatu. Contoh macam mengambil orang ini sebagai dewa, mengambil orang ini sebagai Tuhan, mengambil ini sebagai satu benda. Sebagai ittakhadha. Menjadikan, lebih kurang. Okay? Thumma ittakhastum, kemudian kamu telah menjadikan atau mengambil. Tom tu kamulah. Ittakhas tu aku membuat. Tom belakang tu, okay, kalau nak tahu fi'il madhi, nampak tu, tumatum, ti, tumatuna tu, dia adalah fi'il madhi. Itu paling mudah sebenarnya. Ta panggil ta fa'il, ta pelaku perbuatan.
Macam akhasta, akhastuma, akhastum, akhasti, akhastuma, akhastunna, akhastu, akhazna, tu semua kita mudah kenal. Dia kita ta tumatum, ti tumatunna, tu semua sekali tu kita dah kenal. Nampak je belakang itu memanglah itu fi'il madhi. Kena faham sikitlah, sebenarnya kena hafal saja. Okey. Al-ijla, anak lembu. Itu patung anak lembu. Min ba'dihi, sesudah. Min dari hi-nya. Mana sudah ke darinya, daripada Musa pergi. Wa antum, sedangkan kamu dalam keadaan kamu zalimun, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Okay, baik. Masuk pada tafsir ringkas. Boring nampak nak tidur semua. Okay, baik. nak tidur tak boleh ustaz sikit. Baik. Berkata pengarang kita hafizahumullah. Okay, buku ni dia pengarang kita dia kata pendirian mereka terhadap kitab samawi terdahulu. Sambungan pasal Allah kata walamma ja'ahum kitabum min indillah, datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Pendirian mereka terhadap kitab samawi terdahulu adalah persediaan untuk pendirian mereka terhadap Quran. Apa perangai mereka dengan kitab mereka sendiri atau kitab yang turun pada sebelum daripada Quran, itulah persediaan awal mereka berhadapan dengan Quran. Itu maksudnya apa? Mereka tak beriman dengan kitab-kitab kecuali sedikit. Kan kita baca hari tu kan, orang kata fala yu'minuna illa qalila. Mana mereka tak beriman kecuali sedikit. Maka dengan perangai mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa kecuali sedikit, maka membawa kepada apa berlaku pada Quran. Bila mereka tengok Quran, mereka dengan kitab mereka turut dapat pun mereka beriman sedikit saja. Datang Al-Quran, lagilah masalah. Okey. Maka apabila datang kepada mereka Al-Quran yang bertepatan dengan kitab-kitab yang mereka pada kepercayaan. Mana serupa. Dalam kitab mereka ni dari segi kepercayaan, asas akhlak, pensyariatan, tiga perkara ni. Dan juga ia membenarkan berita gembira tentang Nabi Muhammad SAW yang datang dalamnya. Okey. Maksudnya mereka tengok benda sama. Mana apa dalam kitab-kitab terdahulu dari segi masalah tauhid sama. Mana dia ajarkan untuk sembah selain Allah Ta'ala. Dan maka kalau sebut pensyariatan kita dalam Bible dan sebagainya, masalah-masalah perkahwinan ke, masalah perceraian ke, bahkan masalah benda-benda yang berkait dengan tajuk jenayah syar'i serupa. Diorang tu tuju pada Islam, sekarang kata Islam ganas. Sebenarnya dalam Taurat diorang tak nak buat dah, tu je. Diorang tinggalkan kitab mereka. Diorang tak nak beramal dengan kitab mereka. Lalu mereka nak orang lain pun tak beramal macam diorang tak beramal. Sekarang bila kita diserang Islam, kata orang Islam, dia sibuk berkenaan dengan tajuk hak penjenayah. Faham tak? Penjenayah tu, kesian penjenayah. Nanti kalau dia kena hukum, siapa nak jaga mak dia? Habis orang lain yang mati, contohnya orang lain yang mati, siapa nak jaga anak dia? Faham tak? Dia too much kadang-kadang. Terlampau sampai ke peringkat di mana penjenayah punya hak lagi besar daripada orang yang dilakukan jenayah kat atasnya. Mana datang lawyer tu kan, lawan untuk menangkan orang sebut, masuk mahkamah sebagainya. Peragut dah. Orang tu mati dah orang tu, langgar pavement atau tepi jalan, mati. Tapi masih lagi dia pertahankan nyawa dia. Kenapa? Dia ada hak juga. Hak dia dalam masalah, dia tak dizalimi, tak dipukul, ya. Tapi hak untuk nyawa dia tak boleh kita main-mainkan. Mana orang yang mati tadi, apa hak dia? Dan once benda terbuka dengan cara tak ada kisah hal orang dan sebagainya, maka last sekali orang lain pun tak kisahlah nyawa orang lain. Dia nyawa akan menjadi murah nyawa bila mana tidak ada pelaksanaan terhadap hukuman bagi siapa yang membunuh orang lain dan sebagainya dengan tanpa neglect nyawa orang kan. Contoh macam hukuman bagi orang yang kereta dan sebagainya, accident kereta. Dia orang tu yang kadang bawa dengan mabuk atau bawa dengan laju dan sebagainya, sepatutnya dia kenakan hukuman yang berat. Tapi lah pasal rasa kita kata kesian orang tu, nanti nak cik makan macam mana. Habis tu keluarga yang mati tu macam mana? Tak too much kadang benda ni melampau-lampau. Pasal dia kata terlampau berpegang dengan faham barat Jelas sekali sibuk dengan hak penjenayah lebih daripada hak orang lain. Hak orang yang tak berjenayah tak ada hak. Yang buat penjenayah dapat hak. Macam jadi mereka syarikat, saya ingat dia orang sebut berkenaan dengan tajuk orang tu pencuri nak masuk rumah dia, tercedera, saman dia menang. Mana maksud dia, kau kena sediakan environment yang selamat supaya aku boleh mencuri orang kau. Tu nampak sangat lain lah syarikat lah. Gila lah. Sebenarnya sama je. Dalam kitab terdahulu, kitab sekarang, bahkan dalam kitab terdahulu lagi keras berbanding dengan apa dalam Quran. Tapi bila kesamaan tu nampak kan, bahkan dengan berita gembira Muhammad SAW dalamnya, yang mereka dahulu menantikan perusahaan Nabi dengan sebuah kitab yang di sisi mereka ni ada tanda-tandanya. Mereka tahu nama Nabi,
Mereka tahu sifat Nabi dan sebagainya. Itu kita tahu. Bahkan kita kata, nanti insyaAllah kita bincang tajuk ni. Memang mereka nampak tanda-tanda berkenaan. Jelas dan nyata. Bahkan nama Nabi sampai sekarang ada lagi dalam kitab mereka. Contoh dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Dalam Song of Solomon. Chapter 5 verse 16. Dia masih lagi ada sampai sekarang. Dia Muhammadim tu masih ada lagi. Hekko memitakan vigilo Muhammadin zidil fazirai ya bainul Yerusalem. Dia kisah tu kisah syair Nabi Sulaiman. Kononnya dia cerita tentang seorang wanita. Dia kalau tidak umat Islam tak kacau apa benda ni. Tapi oleh kerana dia orang sebut kata syair ni menceritakan tentang Isa. Sebutlah warna kulit, jenis sekian. Sampai dekat situ, sampai kat part tu, diorang perempuan tu dia konon dia keluar, kekasih dia ketuk pintu. Dia keluar dia tanya dengan orang dia ramai, "Mana dia kasih aku?" Dia kata, "Siapa kasih kau?" So sebut sifat. Kulit macam mana, mata macam mana, sekian. Sampai ujung tu dia kata apa? Hekkom mitakim. Mulut dia halkum halkum. Mana mulut dia adalah semanis mulut. Mana kata-kata dia semanis kata-kata. The best words. We gilo Muhammadin we gilo wahwa Muhammadim widudi faziri, dialah kekasihku, dialah sahabatku, ya bainul Yerusalem, wahai anak-anak perempuan Jerusalem. Jadi diorang try mula letak pada Isa. Problem dia Muhammadim tu nama dia tak boleh ubah. Dia dalam Bible ada nama Mahmad the word dalam Hebrew, maksud dia yang terpuji, yang disayangi dan sebagainya, dia sifat. Tapi bila kita kata ada I am belakang, itu adalah nama. Pasal dia orang dalam bahasa dalam Hebrew sebenarnya Musa, Muzaim, I am, Netrosim, Petrosim, I am belakang tu is for nama macam Elohim. Dia I am tu untuk the greatness ataupun bukan plural, untuk menunjukkan bahawa dia adalah besar, hebat, agung, atau bahkan menjadi nama khas. Membezakan nama khas dengan sifat dengan I am belakang tu. Jadi orang benda tu ada sampai sekarang. Benda ni yang mula-mula kita lihat tersebar daripada sisi para ulama Islam bila karangan Abdul Haq Vidyarti, salah seorang ulama daripada India, Abdul Haq Vidyarti. Dia dapat gelaran Vidyarti tu sebab dia alim kitab Veda, pandai tentang kitab Veda. Dia hidup dalam 84 itu. Mana dia akhir 1800, awal 1900 dia mati. Tapi buku dia dikarang asal tu dia diterjemah kepada bahasa Inggeris dan disebarkan. Buku tu bertajuk Muhammad in the World Scriptures. Muhammad in the World Scriptures. Cetakan India ada, cetakan yang baru punya tak ada. Tak ada cetakan baru. Allah alam siapa yang kena cetak, Allah alam. Tapi buku tu kalau dia kata dia punya rupa ni, ya, tunjukkan. Sini kot ada, okey. Contoh buku tu ni ni. Muhammad in the World Scriptures. Abdul Haq Vidyarti. Dia punya cetakan Darul Irsyad Kutub, benda tahfiz baik. Third revision 1997 last sekali. Buku ni dalam buku ni lah yang dia sebut berkenaan dengan dia dalam Song of Solomon je. Okey. Dia dekat sini dalam ni. Okey. Dia sebut benda tu dengan lafaz berikut. Ya tak? Ya. Dia kata dia kata Bible foretells Muhammad prophets advance by name. Dia kata ni dia kata Hekko Mintakim ni. Dia terangkan ni. Tapi dalam translation English, dia terjemahkan he is altogether lovely. Perkataan Muhammad tu diterjemahkan dengan ni, perkataan ni diterjemahkan sebagai he is altogether lovely. Yang mana dekat situ datang argument dia sebab apa tahu? Sebab dia kata diorang, kan macam kita kalau saya sebut Pak Hitam datang tadi. Bayang apa? Oh, hitam. Hitam kan? Kalau saya sebut Uncle Black,
Kata kalau sebut Mr. Black, Encik Hitam. Encik Hitam, kalau sebut Encik Hitam, saya terjemahkan nama. Encik Hitam tadi datang, dia tanya pasal awak. Okey, orang tu bayangkan Encik Hitam tu, Encik Hitam Melayu ke bangsa apa agak? Kita kata okey, kalau saya sebut Mr. tak bukan, kita sebut Mr. Black. Tapi Mr. Black, kalau saya sebut nama dia Mr. Black. So kita bayangkan kepala kita, orang Melayu ke bukan orang Melayu? Kau Melayu lah. Tapi bila terjemahkan nama, apa jadi? Encik Hitam tu orang akan bayang pakcik tu pakai songkok, ada tongkat kan, Pak Hitam kaki melaram yang lagu mabuk todi tu kan maksud dia kalau bayang sebut nama terjemah habislah. Macam kata nama saya kan, Adli. Tadi keadilanku datang. Keadilanku mana ada kan? Jadi okey, the wording nama tadi kalau sebut Adli, orang nampak Adli. Tapi sebut terjemahkan nama tadi, apa jadi? Jadi Khairun Nisa datang, nama orang. Tadi sebaik-baik wanita datang. Nampak tak dia hilang karakter. Bila kita tukar nama tadi ke penterjemahan, dia hilang karakter. So itu kenapa yang dalam buku ni dia try tunjukkan balik macam mana perkataan apa the gift name is Muhammadin, no? Is nama Muhammad sendiri, nama Nabi. Dia kata ada objection lah, orang try lawan dan sebagainya, tapi masalahnya dalam Bible tak ada I am kecuali kat situ je. Tak ada I am. Yang nama dia Mahmad berulang kali 17 kali. Tapi the only tempat yang ada I am belakang dekat situ. By name. Maksudnya tak ada tempat I am kecuali situ. Menunjukkan apa? Dia nama, bukannya sifat. Bukannya barang. So, dia bincangkan sikit lah. Dia kata Hekkum Mitakim Wigulu Muhammadin Zildi Faziri Ya Bainut Yerusalam. Dia terangkan. Dia kata Hekkum Mitakim word per word. Dia terangkan. Ini yang dibuat oleh Abdul Haq Wiryarti. Tapi lah orang kita tak baca buku ni, tak tahu kenapa. Tak dapat jumpa ke wallahualam, atau tak disebarkan ke wallahualam juga. So, buku ni adalah antara buku yang terbaik dikarang berkenaan dengan perbincangan tentang Muhammad SAW dan kitab terdahulu. The best yang dikarang. Mungkin juga tak banyak disebarkan kerana ada orang kaitkan Abdul Haq Wiryarti ni dengan Ahmadiyah. Itu cabang kepada apa nama? Bukan Naqsyabandi. Qadiani. Ada kata dia tapi dalam buku tak ada pun dia sebut tentang Qadiani. Kadang ada orang ni suka bagi nama orang. Macam dia kata Hasan Al-Basri tak terlibat pun dengan tarekat, tapi orang beria kata dia ni adalah sufi. Faham tak? Dia adalah muhaddis. Dia ahli hadis. Abdullah bin Barak, Fudail bin Iyad, semua ahli hadis. Perawi-perawi hadis yang kita belajar dengan para sahabat. Tapi orang yang suka ambil nama, petik nama dia. Macam syiar kan? Okay, jadi macam tu juga berlaku. Jadi kalau ikut karangan tak nampak langsung. Tapi daripada cerita orang, kata dia ni adalah Ahmadiyah. Mungkin kerana itu tak disebarkan. Tapi dari segi konten buku ni memang dahsyat. Memang dahsyat. Bahkan sebahagian daripada buku ni punya konten digunakan oleh macam Ahmad Didat dalam perdebatan dia digunakan. Tapi Ahmad Didat kalau ikutkan dia sendiri, dia kata banyak dia pakai untuk perdebatan dengan Kristian, dia ambil daripada buku Izharul Haq karangan Rahmatullah Al-Hindi. Buku tu dalam bahasa Inggeris ada jual. Rajin tak rajin baca je lah. Kalau tak faham, dia pasal ikut karangan asal, dia karang dalam bahasa Urdu. Dia pergi ke Mekah ketika tu, kerajaan Osmaniyah ketika tu adalah pembesar Osmaniyah kononnya nak gunakan nama dia untuk kononnya menyebarkan inilah buku kawan ni. Tapi lepas tu dia tak nak. Tapi lepas tu atas nasihat Zaini Dahlan, mufti Mekah ketika tu, mufti Syafi'i Mekah, yang bila banyak juga benda-benda yang pertentangan terhadap mazhab salaf yang keluar daripada mulut Zaini Dahlan. Tapi dari segi konteks nasihat, Rahmatullah Al-Hindi, dia kata aku buat ni sebab nasihat daripada Zaini Dahlan. Ni jasa manusia lah, kita kata manusia ni mungkin ada salah silap dan sebagainya, tapi ada kebaikan yang dia buat oleh beliau. So dia nasihatkan terjemah bahasa Arab. Dan terjemah bahasa Arab. Buku tu kalau dia kata cetakan Saudi 3 jilid. Izharul Haq 3 jilid. Dia memang dia pasal dia nama Rahmatullah Al-Hindi ni, dia cuba dibunuh oleh kerajaan Inggeris kerana perdebatan dia dengan golongan padri, dia menang. So diorang ni dia sampai dia lari ke Mekah lah untuk selamatkan diri. Dia cerita lah. Jadi buku tu yang banyak dipakai. Tapi kalau kita lihat yang macam ni kan, berkenaan dengan Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu. Maksudnya kalau dia kata orang Kristian tengok, dia nampak pasal diorang pegang Old Testament juga.
Orang Yahudi memang pegang Old Testament. Yang itu dalam Song Solomon benda tu ada. Jadi benda tu kita kata apa dia katakan? Wigil Muhammadin kan. Dia kata the word Muhammadim is derived from the word hamd, which according to the Hebrew lexicon means to desire, to pleasure. But the word has also been to gratitude and praise. Digunakan untuk puji. So dia kata Muhammadim, maksud dia Muhammad lah. Kan lain dah. Jadi dia kata dia combine. Tapi dia orang terjemahkan kepada he is altogether lovely. He is altogether lovely, diterjemahkan. Jadi last kali benda tu menyebabkan apa dia kata cerita macam ni dia kata I am belakang lah, I am pada kalimah sebut, I am tambahan untuk pengertian tersebut. Jadi kita kata Muhammadin maksud Muhammad the Great. I am tu menunjukkan the great, kebesaran, keagungan. Maksud dia nama, dia bukannya sifat. Balik pada asal, sebaik-baik wanita datang, khairun nisa datang. Lain. Kan? Kita akan faham lain. Satu sifat, satu nama. Bila sebut nama, tak ada orang lain dah. Sebut sifat, dia jadi umum. Jadi umum. Jadi dia terjemahkan nama tersebut, dia kata he is altogether lovely. Bukannya he is apa? He is Muhammad. He is Muhammad. Nama dia. Dan pada asal benda ni macam para ulama bahaskan, bukan kita saja dia gatal nak ambil benda tu, tapi orang Kristian kata ini tunjuk pada Isa. Bila dia kata tunjuk pada Isa, cek balik, tak serupa. Tiba-tiba keluar pula tajuk nama, dekat situ ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dia bila kita kata apa disebut dalam apa yang kita bincangkan tadi, dia orang minta dahulu kemenangan. Orang Yahudi minta kemenangan. Bahkan dia kata apa? Dia kata yang mereka yang di sini mereka ada tanda-tanda nabi tersebut. Dan mereka dah memohon kemenangan dengannya ke atas bangsa Arab yang kafir. Pada ketika bangsa Arab dahulu masih menerima berhala, so bila berlaku peperangan, orang Yahudi sering sebut nak minta kemenangan ke atas orang kafir demi kerana nabi akhir zaman. Dengan kebenaran nabi akhir zaman. Mereka sering sebut-sebut, mereka sering ceritakan. Dan apabila datang, falamma ja'ahum ma'arafu, maka bila datang kepada mereka apa yang mereka kenal, yakini kafaru bihi, mereka kufur dengannya. Fala'natullahi al-kafir, maka layaklah mereka mereka layak menerima laknat dengan sebab kekufuran mereka. Okey. Berkata dan berkenaan sebab turun ayat ini, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya bangsa Yahudi dahulu meminta kemenangan ke atas Aus dan Khazraj. Pasal dia orang kan dua bergabung. Kan kita kata itu Bani Nadir dengan Aus. Dengan Khazraj. Kemudian Aus dengan Bani Quraizah. So diorang ada dua kabilah Arab yang besar di Madinah dahulu, Aus dan Khazraj, diambil sebagai teman rapat oleh dua kumpulan Yahudi. Yang kita bincang tu kan kita kata diorang diambil janji jangan usir bangsa sendiri, jangan bunuh bangsa sendiri. Tiba-tiba diorang buat juga. Tapi lepas tu diorang bebaskan balik. Kan ayat sebelumnya kita bincangkan dulu kan, dia kata Allah nyatakan wa idza akhadallahu wa idza akhadna mitsaqakum, ingatlah kami ambil janji kamu, la tasfikuna dima, aku yang kamu tumpahkan darah kamu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yang kamu keluarkan diri kamu daripada rumah kamu sendiri, thumma aqarrtum antum tashhadun, kamu mengaku dan kamu menyaksikan. Tapi sebab tu kamu antum haula'i taqtuluna anfusakum, kamu bunuh diri kamu sendiri. Mana bunuh sesama sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kamu keluarkan sebahagian kamu daripada rumah mereka. Tazahun ala bil ismi wal nyata kamu bantu kat atas mereka ni dengan pemusuhan, dengan dosa yang pemusuhan. Wa iyyatukum usara, datang berkamu daripada kumpulan tadi sebarang tawanan, kamu bebaskan pula. Mana time perang. Tapi bila dapat tawanan, ni Yahudi lah, lepaskanlah, bayar. Dibayar pula. Dia kata afatu minun nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Adakah kamu beriman sebagian kitab, kufur sebagian kitab? So perbuatan mereka ni tadi, maksudnya ketika peperangan tadi, mungkin ketika tu tengah berperang dengan Aus, maka disebut depan teman dia Khazraj, ataupun kumpulan satu lagi nak berperang dengan Khazraj, depan Aus sebut benda yang sama. Wah ya Allah, wahai Tuhan, menangkan kami dengan nabi akhir zaman. Dia sebut depan orang-orang Arab kafir tadi, Arab yang tak Islam lagi. Dan memang orang Arab, kita kata Aus Khazraj dahulu banyak terkesan dengan fahaman Yahudi dari segi konsep pengenalan tentang nabi. Bahkan sebagian mereka sampai pada penyucian beristinja pakai air sebab Yahudi aja. Macam dulu orang-orang di Masjid Quba kan dipuji Allah Taala dalam surah Taubah. Kan fihi rijalun yuhibbun an yatatahharu. Dalamnya dalam masjid tadi yang kau bina tu ada lelaki-lelaki yang suka untuk bersuci. Allah Taala suka orang suka bersuci. Lepas tu Nabi kata pada mereka, apa kamu buat? Pasal tidak ikut bersuci semua orang,
Islam, Muhajirin dan Ansar yang lain bersuci. Tapi Allah Ta'ala puji orang di Masjid Quba. Kenapa? Mereka cakap dan kata, ya Rasulullah, kami Yahudi ajarkan oleh jiran-jiran kami yang Yahudi untuk beristinja menggunakan air. Dan berterusan kami sejak waktu itu sampai sekarang beristinja menggunakan air. Istinja lain sah juga, tapi perbuatan itu lebih sempurna, lebih elok. Maka mereka terkesan dengan apa? Yahudi. Terkesan dengan Yahudi. Terkesan berkenaan hubungan dengan isteri. Nanti sampai berkenaan dengan tajuk haid kan. Diorang terkesan orang Yahudi ajar jangan sentuh bini tadi, letak bini kat luar rumah ketika haid. Letak haid jangan di rumah pun tak boleh. Jadi benda tu terkesan. Diorang ada efek. Jadi dekat situ bila kita kata antara benda mereka buat adalah minta kemenangan ke atas satu kumpulan lagi. Itu menarik mereka perangi dengan apa? Nama Nabi akhir zaman. Sesungguhnya bangsa Yahudi dahulu meminta kemenangan ke atas Aus dan Khazraj. Mana cara mereka adalah dia duduk sini minta menang atas, duduk sini bersama dengan orang satu lagi minta kemenangan atas satu lagi. Dengan Rasulullah SAW sebelum perutusan baginda, sebelum Nabi diutuskan, mereka sering sebut, wahai Tuhan, ya Allah, menangkanlah kami dengan Nabi akhir zaman, wahai Tuhan. Sebut yang tu. Jadi orang Arab mesti tanya, siapa dia? Ni apa ni? Dia start di situ dah timur je. Maka apabila baginda diutuskan oleh Allah dari bangsa Arab, mereka telah kufur terhadapnya dan juga menentang apa yang dahulu mereka katakan mengenainya. Kufur terhadap baginda, terhadapnya. Dan juga mereka lawan balik benda mereka sendiri cakap. Mereka sebut tapi mereka langgar balik. Okey, contoh kat sini sebut lalu berkata kepada mereka Muaz bin Jabal dan juga Bishr bin Barak, dua orang di kalangan Ansar yang dahulunya daripada kawan Aus dan Khazraj ni, bercakap kepada Yahudi. Dia kata apa? Wahai golongan Yahudi, ya masyarakat Yahud, dia kata, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dia kata. Wa aslimu, dan Islamlah. So kalian dahulu, dia kata, sentiasa meminta kemenangan ke atas kami dengan Muhammad SAW. Ketika kami ahli syirik. Ketika kami syirik, lu kamu minta menangkanlah kami ke atas. Orang dengar lah. Tak dengar pula, kan dengar. Ayat kata, minta kemenangan ke atas ni dengan Nabi akhir zaman. So akhirnya, dan memang kita kata sebab Islamnya orang Ansar awal, punca dia sebab apa? Sebab cerita Yahudi lah. Tu bila dia nampak bangsa-bangsa Arab ketika baginda tawarkan diri, minta supaya orang Arab terima. Semua bangsa kabilah Arab tak berani. Sebab siapa terima Muhammad, ketika itu akan diperangi oleh seluruh tanah Arab. Sebab apa tahu? Mereka baginda dimusuhi oleh penjaga Kaabah. Dan orang Arab membesarkan Kaabah. So automatik sentimen dia, siapa jaga Kaabah musuhi, maka orang tu akan dimusuhi oleh semua. Sejak ketika itu memang tak ada siapa berani. Bahkan ada yang berani nak ambil, tanya pula macam Qatafan, Hawazin dan lain. Dia kata kalau kau mati siapa pergi mana urusan ni? Dia kata Allah letak pada mana tempat dia nak. Lepas tu tak boleh. Kau janji untuk bagi kami dan kami ambil. Dia kata tak nak. Dia kata tak nak bagi. Tapi kita tak payah. Nabi tolak. Tolak daripada mereka sebarang pertolongan. Sebab mereka nakkan kuasa tadi. Sedangkan Nabi kata Allah tak letak benda dia nak. Maksudnya ketika itu Nabi tawarkan diri. Nabi kata aku Nabi, aku utusan Tuhan, ambillah aku, pertahankan aku. Maksudnya dia minta macam tu. Ketika musim haji Nabi tawarkan. Semua tak nak. Datang orang Ansar, dia tengok Nabi. Lepas tu dia kata, dia kata inilah Nabi yang kawan-kawan kamu, jiran-jiran kamu Yahudi duk cerita, cepat ambil sebelum orang lain ambil. Sebab dia orang bukan, orang kita dalam buku sejarah tamadun Melayu, Malaysia, Islam Malaysia, dia keluar, dia kata Aus dan Khazraj memerlukan kepada pemimpin, lalu mereka nak berdamai, lalu mereka ambil Nabi. Dia cerita berkenaan kenapa dia masuk Islam. Punya ramai orang datang, semua orang tolak. Datang terima. Kenapa? Punca dia sebab influence Yahudi tadi ke atas mereka tentang apa? Sifat-sifat Nabi. Diorang tengok Nabi, diorang kenal. Macam nanti kita akan belajar nanti dalam juzuk kedua nanti. Datang berkenaan dengan Allah kan, alladzina atainahumul kitab. Orang yang kami berikan mereka ni kitab, ya'rifunahu, mereka kenal dia. Kama ya'rifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak mereka sendiri. Bila orang tu kenal anak dia, cerita anak saya macam ni. Kan bila orang tu nampak anak orang tu, inilah anak pakcik tu. Kan masa dia asyik cerita kan. Anak saya macam ni, anak saya macam ni, anak saya macam ni, anak saya. Jadi sekali bila jumpa, inilah dia anak dia orang tu. Kita akan dapat tangkap sebab asyik cerita. Jadi dengan sebab itu bila orang-orang Yahudi cerita pada orang Ansar, orang Aus dan Khazraj, mereka nampak Nabi, mereka cepat-cepat ambil. Tak tunggu. Tak ada tangguh-tangguh. Jumpa-jumpa terus ambil. Inilah dia Nabi yang disebut-sebut oleh jiran-jiran kamu ikan Yahudi. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Dia orang cepat ambil. Jadi kita kata punca kenapa yang kita kata keislaman mereka, bukannya sebab lain. Kalau ikutkan dari segi masalah nak jadi ketua, bersepah dekat Madinah orang nak jadi ketua. Allah bin Ubay Ibnu Salul, ketua orang munafik di Madinah dulu, dia pun sama nak jadi ketua.
Dengan pengaruh yang dia ada dan sebagainya, dia nak sangat jadi ketua. Tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab bukannya sebab kerana dia tak ada cukup influence atau tidak. Dia hampir-hampir jadi raja ke atas orang-orang Madinah. Hampir. Tapi bila ditemui Nabi SAW, maka dia ambil Nabi, kat situ dia marah. Kat situ lah dia mula sebab kenapa dia marah. Macam Usaid bin Khudair dia cerita kan. Usaid bin Khudair cerita kepada Nabi adalah seorang munafiqun. Allah ceritakan kisah berikan tahu tajuk berkenaan sifat orang munafik. Dalam tajuk kisah orang munafik tadi ada tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika Nabi SAW sekali itu Nabi terasalah dengan perbuatan mereka. Baru Usaid bin Khudair, sahabat Nabi SAW, kena Ansar, dia tanya Nabi apa cerita. Nabi ceritalah benda sekian. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni dahulu disebut dia ni Abdullah bin Ubay ni dahulu, kalau bukan kerana engkau, dia jadi raja dah kat atas Madinah. Jadi dia rasa macam kau mengambil alih kuasa dia. Jadi layanlah dengan baik. Dia cakap itu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri pun kata, ya, kita layan dia dengan baik. Selama dia hidup, kita layan dia dengan baik. Selama dia hidup, kita layan dia dengan baik. Nabi SAW tak pernah buat benda lebih teruk kata saya. Tapi segi masalah kedudukan macam tu. Memang dia hampir-hampir jadi ketua. Tapi Rasulullah SAW sendiri kita bukan nak jadi ketua pun. Nabi nak sampaikan Islam sahaja. Nak berikan berikan risalah Islam itu kepada orang Ansar atau semua bangsa. Dan Ansar sanggup menerima Nabi untuk berpindah kepada mereka. Itu je. Dan punca kerana mereka nak sebab Yahudi tadi. Jadi macam dikatakan oleh Muaz bin Jabal dan Bishr bin Barak, dia kata kamu ketika kami ahli syirik, kamu dahulu meminta kemenangan atas kami dengan Muhammad SAW. Okey, jadi kata apa? Kalian beritahu kami bahawa dia akan diutuskan dan kalian gambar kepada kami gambaran baginda. Semua kamu ceritakan sifat dia, rupa dia, apa sebagainya. Cerita betul-betul. Maka kamu ceritalah, ni dia, ni datang dah, dia kata. Maka berkata Salam bin Mishkam, seorang di kalangan orang-orang Yahudi yang ada, dia kata apa? Tidak dia bawakan kami dengan sesuatu yang kami kenali. Tak ada apa benda yang dia cakap tu kan, serupa je, dia kata. Dan bukanlah dia yang kami dahulu sebut-sebut kepada kamu. Lantas Allah Ta'ala turun pada itu, daripada kata-kata mereka, walamma ja'ahum kitabun min indillah. Allah Ta'ala datangkan. Mana bila datang mereka kitab dari Allah Ta'ala. Dulu mereka minta menang, sekarang mereka buat macam ni. Jadi maksud dia Allah Ta'ala datangkan ayat tersebut sebab dia kata kami tak jumpa benda yang kami kenal daripada dia. Tak ngaku. Itu bukan setakat tu yang kita lihat Abdullah bin Salam. Kan Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam, apa dia buat? Lepas dia masuk Islam, kan dia test Nabi soal pertama. Dia ni seorang hibr. Dia ni adalah pendeta, alim kitab Taurat. Saya bila dia jumpa dengan Rasulullah masuk Islam, lepas dia test Nabi dengan soalan-soalan tertentu. Bila dia masuk Islam, dia kata, Rasulullah, kau nak tahu tak perangai aku macam mana? Aku siapa di sini kaum aku? Dia kata engkau siapa? Dia tak tahu. Tak apa. Kau panggil orang Yahudi, kau cakap macam ni. Kau tengok apa dia buat. Jadi ketika itu Abdullah bin Salam menyurutkan dinding. Maka Nabi SAW pun tanya pada orang Yahudi, dia kata, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kamu? Siapakah dia? Abdullah bin Salam, siapakah dia di tengah-tengah kamu? Maka orang Yahudi kata, alimuna ibnu alimina. Dia ni orang alim dengan kami, anak orang alim. Khairuna ibnu khairina, anak orang terbaik. Dia orang baik dengan kami, anak orang terbaik. Mana descendant terbaik, orang alim yang dari kalangan kami, paling alim dengan kami. Kita Nabi kata, kalau sekiranya dia masuk Islam, apa pendapat kamu? Syadillah, dia kata, takkan jadilah, mana boleh macam tu, dia kata. Dia cakap yang dia kan, Allah SAW keluar dari dinding. Di belakang, keluar, asyhadu an la ilaha, depan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Depan Nabi juga dorang kata, hadza syarruna ibnu syarrina. Ini orang jahat dengan kami, anak orang jahat. Depan Nabi dia tukar. Lepas tu Nabi kata, Abdullah bin Salam kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inilah benda aku bimbang berlaku. Ini kau tengok sini kan. Maksud bayangkan kalau sekiranya benda ni bukan depan. Mana cerita aku masuk Islam tu kemudian mana akan tersebar bahawa aku ni orang tak pernah dikenali. Dia buat macam tu. Banyak macam kita dalam sejarah kan. Bila macam dulu macam Yuri Gagarin dia bila dia kan dia pusing bumi. Dia masuk Islam di kerajaan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ini yang cerita pada saya ni bekas orang kedutaan Malaysia di Moskow dulu. Dia kata ketika okey, dia ada kan Rusia kan pernah komunis. Lepas tu kemudian jadi demokrasi kan. Ketika dalam komunis dahulu semua baju ke apa berkaitan Yuri Gagarin tu, bila dia masuk Islam, disimpan, ditutup, tak diedarkan langsung. Tak diberi kata sebarkan langsung. Mana sorok tutup. Kita dah baca dalam buku sejarah kan. Barang tu habis diorang buang. Diorang sorok, tak pamerkan pun. Macam Maurice Bucaille. Bila dia masuk Islam kan, sebelum dia masuk Islam, kerajaan Perancis
nak bedah mayat Firaun, dia mendapat kemuliaan membedah mayat Firaun. Untuk restoration mayat Firaun tu, buat scanning, buat scan, dia yang terima. Tapi lepas dia masuk Islam, tutup cerita, tak kenal. Maurice Bucay. Mana dia pakar bedah terkenal dunia. Dia banyak benda lah. Selain dia kaji Islam sendiri, 10 tahun belajar. Dia belajar Islam 10 tahun dalam keadaan dah tua, beruban dah. Tak ada janggut, dia tak janggut, tapi beruban dah. Dia belajar Islam kan, dia pernah jadi doktor peribadi kepada Malik Faisal, kerajaan Saudi. Dan dia Malik Faisal. Bila dia antara punca awal tu dia nak masuk Islam tu, dia tengok Malik Faisal lah. Malik Faisal semayang, guide Malik Faisal semayang sama. Dia tengok dia macam pelik. So dia kata, dia pasal gila pasal kat Europe kan, orang kaya dia solat lain. Agama tu kalau untuk orang kaya lain, untuk miskin lain. Lain, tak sama. Kan? Kalau kita buat macam tu juga kan, kelas orang kaya lain, kelas miskin lain. Salah lah. Tak senonoh lah, Islam tak macam tu. Jadi kita dalam Islam kan, mana semayang orang kaya, mana ada cara lain. Kau orang kaya apa 3 saat je ke tamak ninah. Orang miskin ke lama sikit. Pasal dia miskin, tak ada. Raja ke tak raja, duduk sujud kat tanah lah. Jangan kata nak kena letak bantal kan. Dan kata begini, nak letak bantal kain apa, nak letak apa, nak letak sejadah kuning ke. Tak boleh patutnya. Sibukkan sangat. Nabi atas tanah, Nabi lebih mulia daripada mana raja kat Malaysia ni. Sujud atas tanah, datang kita kena bertapik-lapik. Mengada betul. Ni yang mengadakan bukan raja tadi, pembantu dia. Kena membantu raja. Betul tak? Kan? Ini protokol sangat. Logik dia sujud je lah. Macam dia jadi ni, main naik pangkat lah. Kan? Nabi lagi mulia, para sahabat lagi mulia. Sujud kat tanah selamba je. Tak boleh lapik-lapik lah pula. Kan takut nanti ke cala-cala kan. Dah facial tadi. Kan? Facial tadi kan, cala balik. Ngagut betul, tak senonoh. Masa dia kalau ikutkan dari segi kedudukan kan, paling mulia. Kan? Tak ada sibuk-sibuk dia benda tadi. Jadi kita kata benda tadi buat as it is kan, benda macam tu je. Jadi memang kita kata apa memang diorang apa dilihat dalam konteks Nabi tadi dikenal, semua memang kenal. Jadi orang Yahudi tadi diorang pun macam tu juga. Tengok Nabi orang kenal. Tak ada timbul tajuk mereka tak kenal, memang kenal. Jadi bila kenal ni, tapi bila datang mereka tak nak percaya. Bahkan yang jadi kes ni kita akan belajar nanti, macam mana mereka tahu? Buang. Lepas ayat 101, ayat 102 nanti, mereka buang Muhammad, mereka buang kitab, lalu mereka terpaksa ikut sihir. Sebab dia tak ada sumber rujukan dah, agama dah hilang. So kenapa kita lihat sekarang? Semayang, tak semayang. Diorang kata pray, oh God, to pray. Sedangkan dalam agama mereka, dalam kitab mereka, Musa, Ibrahim, semua para anbiya tadi, Isa, sujud ke tanah. Sujud kepala ke tanah. Pernah kita tengok diorang buat benda tu? Tak ada. Mana pergi? Mana pergi syiar tadi? Pernah tengok YouTube, orang Yahudi dia solat somewhat similar. Ada dah, tapi diorang tak ngaku pun. Asal tak ngaku. Jadi macam Allah salam tadi kan. Macam itulah. Dia depan-depan. Depan-depan tu dia patah balik. Depan Nabi. Dia kata kalau orang kata pasal diorang akan sorokkan. Macam bila okey, bila jadi demokrasi, Yuri Gagarin punya tu dia tunjukkan balik. Yang macam Maurice Bucay sampai sekarang dia jadi tenggelam. Masuk Islam tenggelam. Macam Keith Elmore. Dia adalah pengarang buku dia ada buku terbaik dikarang berkenaan dengan embryologi. Bila dia isytiharkan renounce Islam, kata apa dalam kitab Quran tadi memang daripada Allah Taala, mustahil daripada manusia. So diorang tu padamkan rekod tentang dia. Ini cara macam biasa. Jadi macam ni kan, macam kita kata apa? Adu Allah bin salam. Dia saja depan Nabi nak tunjukkan, bukan untuk belagak. Bukan untuk belagak tapi apa? Nak tengok perangai Yahudi macam mana depan Nabi. Kau tengok apa jadi Rasulullah. Inilah dia kata, bila lepas Yahudi kata hadza syarrun ibn syarina, dia kata inilah Rasulullah aku bimbangkan berlaku daripada mereka. Ini aku bimbangkan. Kenapa dia berbalik? Tak, pasal diorang pertama kali macam ni cerita kan, kita bincangkan itu. Kenapa Allah Taala bagikan apa dia kata azab muhin untuk mereka, azab yang hina? Sebab mereka rasakan Nabi daripada bangsa ummi ni, sampai alien bangsa dia lah. dia tunggu untuk bangsa dia. Sekarang ni problem datang dari bangsa Arab. Bangsa Arab ni dia sini daripada Ibrahim AS. Lepas Ibrahim Ismail, Ishak, Yakub. Daripada Yakub tu turun sampailah kepada Isa AS. Tapi daripada Ismail AS tak ada, kecuali Muhammad.
Memang tak ditutuskan pun sebelum tu. Yang lain-lain. Cuma mereka ada kesan-kesan sikit tinggal berkenaan dengan dengan Nabi terdahulu. Tapi yang bangsa ini, macam kita baca itu, Bani Israel ini diurus ditadbir oleh para Nabi. Mati seorang Nabi, datang Nabi berikutnya. Yang sebab itu mereka macam datang, tiba-tiba datang bangsa Arab. Dia macam, apa hal dia tu? Okey. Tak boleh. Itu Allah kata, walil kafirina adzabun muhin. Allah tambah itu dia bagi untuk orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Sebab punca adalah kesombongan mereka. Okey. Pendirian ini menyingkap percanggahan mereka, perbuatan mereka ni. Okey. Menyingkap percanggahan mereka dan ikutan mereka terhadap hawa nafsu. Kerana jika mereka telah memohon kemenangan dengan Nabi, dengan baginda, maka bagaimana boleh mereka mengingkari kenabian baginda? Mereka percaya Muhammad SAW. Kenapa mereka kufur dengan Muhammad? Lebih sungguhnya mereka dahulu memohon kemenangan dengan baginda, sedangkan mereka tidak melihat baginda. Tak lihat baginda, tapi kerana sifat dah ada, mereka minta. Maka sepatutnya adalah mereka akan beriman dengan baginda sesudah baginda menjadi diketahui realiti hidup di hadapan baginda. Nampak diorang tahu. Banyak kisah macam apa? Huyai bin Akhtab. Kan? Huyai bin Akhtab. Sofia binti Huyai ketika dia masuk Islam kan. Dia ceritakan balik sebenarnya dia kata ketika dia kecil dahulu, bapa saudara dia, ada seorang bapa saudara dia, Huyai bin Akhtab punya adik-beradik. Dia datang dia jumpa dokong anak saudara dia. Pak saudara datang tu, satu hari pak saudara datang dalam kabut, tak dokong dia. Tapi dia dengar lah bapa saudara dia kata celakalah, dia kata anak keturunan apa Aus dan Khazraj ni, dia kata kenapa, dia kata dia datang dah, dia satu kisah Salman, satu kisah dia. Lepas tu dia kata ahwa dia ke? It is him. Dia kata dia ke? Huwa ya dia. Mas Sofia dengar, dia kecil lagi, dia dengar ayat perbualan bapa dia dengan bapa saudara dia yang mengatakan bahawa betul ke dia? Adakah dia yang datang untuk dia? Mana dia Muhammad betul dia Nabi akhir zaman tu ke? Yang Tuhan kata ya, huwa. Macam dia kata Salman Al-Farisi. Macam juga. Dia dengar masa dia bila datang Rasulullah SAW ke Madinah, orang Yahudi kelang kabut ketika tu. Diorang tunggu lahir dari keluarga diorang, tak boleh lahir. Tiba-tiba lahir dari bangsa Arab. Salah lah. Masalah kat sini. Tunggu, minta kemenangan, datang, kufur. Kemudian menyebut ayat-ayat sebab kekufuran mereka, dan dia mencela dan memburukkan mereka di atas kekufuran, mengatasi keimanan yang mereka pilih untuk diri mereka. Sungguhnya, okey, ada bi sama sytarau bihi anfusahum, sungguh buruk apa yang mereka beli dengan diri mereka. Sungguhnya mereka telah menjual diri mereka. Aduhai baginya kerana kejualan yang tak ada nilai. Jualan yang rugi. Tak ada nilai. Juallah diri mereka untuk dapatkan apa? Ego saja. Benda tak bernilai pun. Dapat bangga berkekalan di atas kedudukan mereka, tapi akhirnya Allah jadikan hina. Dan kadang-kadang ishtarau tadi, mereka menjual, adalah maksudnya apa? Mereka membeli. Berkata Ar-Razi, dan oleh sebab tujuan daripada penjualan dan pembelian adalah menukar pemilikan dan pemilikan. Kan milik, saya miliki barang, abang miliki duit. Saya nak barang, abang nak duit. So jadi kita actually exchange pemilikan. Betul tak? Jadi dia kata oleh kerana penjualan atau pembelian tadi adalah pertukaran milik, boleh digambarkan satu dari keduanya bahawa dia adalah penjual dan dia pembeli. Boleh hanya dia beli duit, saya beli barang. Dia jual duit, saya jual barang. Faham tak? Boleh gunakan dua sekali. Ishtarau tu boleh dua sekali meaning. Either sell dia self atau beli dia self. Dia kata apa? Kerana makna ini pada setiap satu dari keduanya. Kena pada setiap satu dari keduanya. Sebab kerugian mereka adalah yang melampau ni adalah pemusuhan mereka. Okey? Ayyakfuru bima anzalallah. Berkufur mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Taala. Okey? Dan apa? Ayyunazzallahu min fadlihi, dengan sebab dengan sebab Allah turunkan kelebihannya ke atas apa? Ala man yasha' min ibadih. Dengki dengan orang dan kedengkian mereka berturunkan kelebihan Allah Taala kepada bangsa ummi. Bangsa ummi itu bangsa Arab. Kenapa dia bagi bangsa ummi bangsa Arab? Pasal mereka ni tak ada sistem asalnya. Kenegaraan tak ada, pertahanan tak ada, undang-undang tak ada, semua sekali tak ada, kosong. Hanya lepas datangnya Islam. Orang kita salah faham, dia kata orang Arab dulu pandai astronomi. Mana ada? Tak ada kira-kira. Dan bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi kata nahnu, kita ni bangsa kaum ummi, kita ni bangsa ummi, la nahsub, kita tak mengira, wala naud, tak membilang. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan tu macam ni. Kalau kes dia masalah bulan ni dan penentuan, dia tengok, kalau tak nampak tak adalah. Ini jadi kes bila kita sibuk membilang pakai bintang, takalluf sebenarnya.
memberatkan diri dengan apa yang patut. Tak nampak, cukupkan 30 hari. Nampak 29 sudah. Pasal bulan tu kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Nabi buat itu. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu riwayat datang asyahru hakadha, hakadha wa hakadha. Mana 29, 30, 29. Ataupun 30, 29, 30. So dia terasa pening kepala. Kalau kita tak nampak, orang sana nampak, lantakkanlah. Orang tak nampak sudahlah. Pening kepala buat apa? Kan? Pasal Allah Ta'ala kira pada apa yang di hadapan mata kita, bukan orang punya cerita. Tapi kalau dua orang kat sana macam mana? Contoh macam bila sepertiga akhir malam, waktu yang makbul doa, kita sibuk. Tapi sekarang ni sepertiga sini, lepas tu orang kat China dah lepas dah. So diorang macam mana pula? Kau sibuk awak orang apa? Sibuklah diri sendiri. Kakak gatal miang tu tak? Last sekali tak berdoa langsung, sibuk berkenaan dengan. Tapi kalaulah benda tu betul, macam tak kata. Ayat hadis datang tu ajar kita doa, timing doa yang makbul. Datang kita pergi cari, tak faham. Last sekali tak buat kerja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Dan dia kata apa? Layak untuk mereka ni faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka layak untuk mereka kembali dengan kemurkaan berganda dengan sebab kekufuran mereka pertama dengan nabi mereka sendiri. Pasal kitab dibawa oleh Rasul tadi, mereka tak percaya, kena dah sekali. Dan kekufuran mereka kedua dengan nabi bangsa insani iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk mereka di surah Ta'ala hukuman yang mempunyai kehinaan. Walil kafirina azabum muhin, untuk orang yang kafir ni ada azab yang menghinakan. Okey. Kemudian ayat-ayat menyebut pula kesamaran yang mereka lain-lain untuk mereka untuk tak beriman. Mereka bagi doubt. Don't throw satu alasan kenapa tak beriman. Okey? Dan dia membatalkan. Dan dia adalah bahawa mereka apabila diseru pada beriman dengan Al-Quran, mereka berkata bagi muaskan hati mereka. Nu'minu bima unzila alaina. Unzila ilaina. Kami beriman dengan apa turun kepada kami. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa turun kepada kami. Itu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan juga kami kufur dengan apa selain yang bukan Taurat. Apa selain Taurat tu? Apa belakang Taurat ke lepas Taurat ke? Tak boleh. Kami memang Taurat je dia kata. Dan sedangkan Al-Quran wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Sedangkan Al-Quran tu benar, yang memperakui kebenaran bersama mereka. Dan kerana kedua-duanya datang daripada sisi Allah Ta'ala. Apa mereka beriman? Taurat dan Al-Quran itu sendiri daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun ajar Nabi. Ajar Nabi cara nak jawab balik. Jadi Allah Ta'ala tanya mereka. Qul, hey Muhammad, kata kepada mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah? Jika kamu betul-betul beriman dengan Taurat, jika ia perkara tersebut adalah begitu, maka kerana apakah kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian dengan pembenaran Taurat? Lepas Taurat datang, nabi-nabi datang lepas tu. Zakaria, Yahya, hatta Isa alaihissalam. Mereka cuba bunuh. Mana-mana nabi datang yang benda yang tak suka, dia bunuh. Orang try bunuh. Akan cuba untuk bunuh nabi-nabi tadi. Jadi, kalau dekat sini, kenapa kamu bunuh? Sedangkan nabi-nabi itu datang membenarkan Taurat. Bukan datang kitab baru. Zakaria, Yahya beramal dengan Taurat. Sebelum tu lagi damai nabi-nabi tadi dibunuh. Kenapa bunuh? Kalau semua kamu beriman dengan Taurat. Dia kata. Okey. Mana kalau dia kata membunuh para nabi yang datang kepada kalian dengan pembenaran Taurat yang ada bersama kalian. Ini maknanya kalian telah kafir terhadap Quran dan Taurat serentak. Both. Mana yang Taurat pun kalian kufur, dengan Quran pun kalian kufur juga. Kerana kufur terhadap kebenaran menunjukkan kepada iman yang awal bukanlah benar. Pasal iman, kalau pasal nabi-nabi datang dulu kau bunuh, sekarang ni datang ini pun kamu tak percaya, iman yang awal tu bohong, iman yang kedua pun bohong jugalah. Bila dia bagi alasan pada umat Islam, kami tak beriman, kami dengan Taurat je, pun bertipu dah. Tu Allah Ta'ala ajar Nabi supaya cakap dengan mereka. Berterusan ayat berkenaan dia kata, untuk mendedahkan dakwaan ini dan menidakkan alasan mereka, kerana sejarah mereka mengatakan dengan bertentangan ini, mana perbuatan mereka ni bertentangan dengan apa mereka cakap. Sehingga Taurat yang pada sangkaan pada kalian sangka bahawa kalian beriman dengannya, telah datang Musa kepada kalian dengannya dengan tanda-tanda yang selainnya. Mana Musa datang dengan Taurat dan selain Taurat, tapi namun tak menambahkan kalian bertambah ingkar. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat thumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi kamu ambil lepas tu patung anak lembu, dan kamu zalim, dia kata. Ambil patung anak lembu, dia kata, sesudah kedatangan tanda-tanda nyata, dan kalian telah dalam perkara berkenaan adalah golongan melampau. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 148. Allah Ta'ala nyatakan,
Allah nyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim. 148 Allah nyatakan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulliyihim ajlan jasadan lahu khuwar. Dan telah menjadikan kaum Musa sesudah daripada ketiadaan Musa AS pergi menerima arahan Allah Ta'ala daripada perhiasan-perhiasan mereka yang mereka ambil daripada kaum Fir'aun. Ajlan, satu jasad. Mereka buat satu jasad patung anak lembu. Lahu khuwar, yang dia ada lompong kat belakang. Yang setiap kali bunyi lintas angin, dia bunyi. Dia orang pun ingat benda tu berbunyi. Allah kata apa? Alam yarau, adakah tidak mereka melihat? Annahu la yukallimuhum, bahawa ia, patung tadi, tidak berkata-kata dengan mereka. Wala yahdihim sabila, dan tak menunjukkan mereka sebarang jalan. Ittakhaduhu wa kanu zalimin, mereka mengambilnya dalam keadaan apa? Sedangkan mereka dalam keadaan zalim. Dan bahkan apa perbuatan mereka mengambil patung lembu tadi ada antara tanda paling besar Allah Taala berikan sebagai apa? Kalau mereka betul beriman Taurat, apa jadi? Apa jadi? Kan Musa datang dengan berbagai tanda, belah lautan, lintas apa pukul batu, keluar mata air, pun korang langgar. Jadi bila Muhammad SAW datang, korang tak percaya, tak balik. Kalau korang dah buat dah berkali-kali, hari tu korang buat dah sekali, ini buat sekali lagi. So apa cerita? Jadi dia kata apa? Bahkan mereka menjadikan bahawa yang asal daripada penyembahan anak lembu dan bahawa ia adalah Tuhan Musa, tapi Musa terlupa. Dan surah Taha ayat yang ke 88. Dalam surah Taha ayat 88 dia kata apa? Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar. Lalu mereka buat dia itu Musa Samiri dia ambil daripada emas-emas tadi, dia keluarkan untuk mereka satu jasad patung anak lembu yang mempunyai lubang. Faqalu la hadza ilahukum, lalu mereka ramai-ramai berkata, inilah Tuhan kalian. Wa ilahu Musa, dan inilah Tuhan Musa. Fanasi, dia kata Musa lupa, inilah Tuhan korang sebenarnya, inilah Tuhan korang sebenarnya. Itu Musa terlupa. Dia cakap macam tu tentang Musa AS. Jadi bila mereka tak nak beriman dengan Quran, tak boleh. Sebab dengan kitab mereka pun mereka tentang. Kalau kita macam kan, tuan cikgu tanya, dia kata, apa sebab orang degil sangat? Dengan kitab yang mereka terima apa mereka tolak, ini kan pula dengan Quran yang datang. Pasal persediaan untuk menghadapi Quran adalah apa persediaan mereka buat pada apa? Kitab mereka sendiri. Kalau mereka beriman dengan kitab mereka terus terima dengan Quran. Tapi kerana mereka tak beriman dengan kitab mereka sendiri, maka mereka ada alasan untuk apa? Tolak Quran. Pasal kitab mereka sendiri pun mereka tolak, ini kan pula Al-Quran. Jelas? Tak juga. Pasal kadang over privilege. Ni saya kata berkali-kali, jangan minta benda pelik-pelik. Bila banyak sangat dapat magic, orang tak lagi magic kan. Jadilah sekali dia rasa Tuhan saya lebih. Ni kadang-kadang benda ni kita kata bukan kita minta musibah. Tapi kalau kena musibah tu tanda anda Allah Ta'ala sayang. Kalau tak lagi musibah tu tanda sayang. Kalau kita buat magic, petik jadi. Kita macam Tuhan sayang aku. Faham tak? Kita kan go on. Kita lupa sebenarnya kita ni hamba. Kita bukan datang ke dunia untuk merajai dunia. Kita datang untuk berjalan sebagai hamba Allah. Dan dalam jadi hamba Allah Ta'ala tadi, macam-macam benda kita kena. Ada sedih, ada suka, ada sakit, ada gembira dan sebagainya. Jadi benda-benda tadi kita kata benda tak boleh kita elakkan. So atas nama hamba, ya. Tapi macam Bani Israel, kan orang lapar-lapar turun. Bila banyak panas lah kan. Nak air lah, keluar mata air. Faham tak jadi? Jadi macam kan. Hebat ni, habislah. Itu masalah dia. Sebab kenapa kita kadang-kadang over privilege ni masalah. Pasal kita lihat dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi. Kau tak kata apa? Wadrib lahum. Buatlah untuk mereka contoh, hai Muhammad. Masalan, satu perumpamaan. Rajulan, ada dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima, kami jadikan untuk salah seorang di antara dua lelaki tadi, jannatayn min a'nab, dua kebun daripada anggur. Wa hafafnahuma binakhl, dan kami selang-selikan dengan tamar. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami di antara pokok dua kebun ni tadi ada pula tengah-tengah tu pokok-pokok yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha, dua-dua kebun ni tadi berikan datangkan hasil dia. Walam tazlim minhu syai'a, dan tak zalimi dia sikit, maknanya tak ada dahan, tak ada buah. Semua buah. Wa fajjarna khilalahuma nahara, yang pancarkan di antara dua kebun tadi apa? Sungai mengalir-ngalir. Wa kana lahu samarun.
Satu hari dia ni ada. Memang dia banyak. Kalau seorang tu dapat macam ni, seorang ni tak dapat. Jadi wakana lahu samarun, dan adalah satu masa untuk dia ni pokok tu berbuah-buahan, buah. Faqala li sahibihi, maka dia cakap pada teman dia, wa huwa yuhawiruhu, dan kadang berbual dia. Dia kata apa? Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku lebih banyak banding kau, aku lebih banyak harta, wa azzu nafara, dan aku lebih mulia banding kau teman-teman. Kan kawan aku Datuk Tan Sri Tun maksudnya tu kan, lebih kurang lah. Okey. Kemudian wa dakhala jannatahu, dia masuk kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsi, dan kadang dia menzalimi, dia menganiaya diri sendiri. Betul kata apa? Dia tengok kebun dia macam tu, banyak sangat blessing, dia pun kata apa? Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa takkan hilang ni selama-lamanya. Takkan binasa ni. Kemudian tambah lagi, wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat jadilah. Dia upgrade tau. Daripada kufur, ingkar, dia naik nikmat banyak, tapi jadi makin kufur. Kan dia kata takkan binasa ni, takkan berlaku kiamat. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Daripada situ conclusion dia dapat harta banyak tadi, rasa kiamat tak ada lah. Lepas tu dia kata tambahan, wala irruditu ila rabbi, kalau aku dibalikkan pada Tuhanku, kalaulah kiamat tu ada dan aku kena balik pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku dapat lebih baik berbanding ini sebagai tempat kembali. Tak dia masuk dalam istidraj. Ya, pasti istidraj. Cuma masalahnya orang sedar tak sedar. Sebab kenapa bila para sahabat Nabi SAW bimbang. Macam Umar bimbang, takut dia habiskan nikmat kat dunia. Takut macam-macam kata, habis ke sana, dia tak takut. Walaupun kita tahu bahawa umat Islam ni, orang beriman, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, dia bersyukur, baik. Dia kena musibah, bersabar, baik. Semua baik. Bukan maksudnya bila terima kebaikan, jahat. Tak. Walaupun kita tahu bahawa Gubernur Umar menangis-nangis, semua ada, dapat duit. Jumpa bini kata, aku lihat film dunia, nangis. Jumpa bini dia. Kita jumpa bini, abang kaya hari ni. Pakcik kaya, mana ada ni? Dia nangis, takut. Beza sikit lah, kan? Bukan maksud dia tak boleh ada nikmat. Ada, tapi masalah dia berfikir. Saya tengok banyak orang yang terdahulu kecundang dengan harta, bukan dengan kemiskinan. Kemiskinan, memang kata-kata Ali, orang kata kadal fakru an yakuna kufra. Ini yang dipakai oleh orang sibuk jihad ekonomi kan, sibuk ekonomi kaya, kita mesti kaya. Okey, dia sibuk tentang kaya tadi, dia pakai kata-kata Ali. Kadal fakru an yakuna kufra, hampir-hampir kefakiran membawa kekufuran. Itu kata Ali bukan hadis. Kan hadis. Tapi yang Nabi SAW sendiri sabda lain. Nabi sabda kata apa? Bila para sahabat Nabi SAW datang pada harta Bahrain sampai, ufti jizyah dari Bahrain sampai. Bila sampai subuh hari berkenaan, semayang penuh. Nabi toleh belakang, Nabi senyum. Tengok ramai orang semayang, datang semayang berjemaah subuh. Kan penuh. Nabi kata, barangkali kalian dengar harta Bahrain sampai. Diorang kata, betul ya Rasulullah. Kalau kita mana ada, semalam aku datang ya Rasulullah, kan? Tak, betul ya Rasulullah, dia kata. Nabi kata, impikanlah, angan-angankanlah, semoga Ta'ala penuhi keimpian kamu. Lepas tu Nabi kata, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Aku tak bimbang korang fakir. Aku tak bimbang kamu miskin. Aku tak bimbang kamu fakir. Boleh jadi riwayat Syiah ada. Ha? Tak tahulah orang Syiah tidak. Allah alam. Tapi yang pakai orang Melayu. Kan dia kan sibuk tentang ekonomi. Kalau dia kata kalau kaya boleh, kita tidak mahu kalau orang mati. Tak juga ni pasal kata-kata itu, tapi masalah ini hadis Bukhari Muslim ni saya sebut ni. Ini Bukhari Muslim. Nabi kata aku tak bimbang kamu fakir. Bukan yang alim kata. Hampir-hampir kefakiran membawa kekufuran. Ialah idea tu katalah, tapi Allah alam tak datang mana. Okay, tapi kata kalau betul kata-kata Ali pun, Nabi punya kata-kata dia didahulukan. Nabi kata apa? Mal faqru akhsha alaikum. Aku tak bimbang kamu fakir. Walakin akan tapi akhsha an tuftah alaikum dunya, an tubsata alaikum dunya. Aku memang dibentangkan kepada kamu dunia macam dibentang untuk orang sebelum kamu. Lalu kamu berlumba pada dunia macam mereka berlumba. Lalu dunia musnahkan kamu macam dunia musnahkan mereka. Dia kata macam tu. Nabi sabda macam tu. Tak memang fakir. Pasal lawan kita salah faham kan. Dia kata dia ingat blessing itulah tanda iman betul. Kalau duit banyak, maksudnya betul iman tu. Bila tak banyak tu, kurang iman lah tu. Tak, mana ada. Sepah para sahabat Nabi SAW miskin. Bukan sebab kerana mereka kurang beriman. Jelas? Okay, berhenti sini. Jadi kita berhenti daripada ayat apa? 92 kan. Nanti kita sambung pula kemudian InsyaAllah kalau boleh hafal. Ya betul lah, belajar tafsir tak hafal Quran apa ceritanya. Okey. Orang lain seronok lah hafal tafsir. Betul, ini cara kita belajar. Hafal Quran dan juga kita ingat balik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.